Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pujian pada Allah, syukur-syukuran pada Allah SWT dengan keizinan taufik dan hidayat daripada Allah, kita dapat datang ke rumahnya yang mulia ini, dapat solat maghrib berjemaah, dapat duduk dalam majlis. Moga Allah pelihara kita dengan amalan yang tidak seberapa, moga jadi qabuliat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam zaman yang akhir, fitnah ke atas akidah kita, fitnah ke atas syariat kita, fitnah ke atas kehidupan beragama kita, semuanya fitnah banyak. Dan macam-macam orang Islam yang terlibat. Malam 31 baru ni, kita pun tak tahu, saya pun tak tahu apa-apa. Sebab kita dah biasa ke Masjid Surau, kita tahu malam Syaban, malam Lailatul Qadar, malam dua Aidain, Lailatul Adha wa Lailatul Adil Fitri. Dan itulah malam yang kita anggap sebagai malam-malam bagi kita untuk beribadat. Tapi di Saudi dan beberapa negara, malam 31 baru ni, 31 Oktober, Halloween. Ia tak ada dalam budaya kita. Tidak ada dalam apa-apa yang kaitan dengan agama kita, tetapi agama orang Kristian. Dan Kristian pun tidak ada amalan tu. Minta maaf, suara saya ceramah Maulud Nabi baru ni mikrofon problem, jadi tinggi suara sampai hari ni. Dah 3 hari 3 malam dengan kuliah-kuliah ada, masih lagi batuk. Jadi Kristian pun tak ada hari-hari Halloween, malam Halloween apa semua ni, Mother Day, Father Day, semua tak ada. Hatta Christmas pun tak ada. Tidak ada. Mereka yang mereka cipta. Dan Nabi Isa bukan lahir pada 25 Disember. Dan Nabi Isa bukan lahir dalam keadaan salji yang turun. Nabi Isa lahir di Bethlehem, Baitul Maqdis, Bethlehem. Dan keadaan suasana mana ada salji. Jadi mengapa mereka sambut? Itu ajaran Kristian yang menyesatkan. Tak ada. Akhirnya di Indonesia, malam hari 25 Disember tu dipanggil Maulid Isa, nak kelabukan mata orang Islam. Satu waktu dulu saya masuk dalam blog saya, macam mana mereka sambut Maulid Isa ni. Dia orang tak sebut Natal, dengan jubahnya, dengan perempuan pakai tudungnya, tapi pakai palang salib. Jadi mereka cuba nak Islamkan dengan sebutan Maulidin Isa. Kalau kita ada Maulidul Rasul, mereka ada Maulidul Isa. Jadi tidak ada satu perayaan. Begitu dengan Halloween, perayaan malam hantu keluar ni, tak ada. Tapi mengapa Saudi ada agenda-agenda yang tersembunyi di belakang? Bila rosak Saudi, maka Mekah, Madinah yang berdekatan akan tempias daripada kemaksiatan ini.
Mereka berjubah, yang perempuan pun pakai tudung, tapi dengan sambutan Halloween, dengan percikan darah-darah. Kalau darah betul lah, tapi nak tunjuk bahawa hantu keluar daripada kubur. Jadi apa maksud mereka ni? Kerana mereka nak bebas. Tapi sebenarnya ada agenda Yahudi nak rosakkan. Bila negeri yang paksinya Mekah dan Madinah, maka negeri ini kalau menganjurkan Halloween, maka orang-orang yang lemah iman yang lainnya, khususnya di Europe, mereka juga akan rasa okey kerana Mekah sambut, Saudi sambut. Walaupun Saudi sambut tu kerana orang akan nisbah Saudi ni pada Mekah. Riyadh dan Jeddah tidak terkenal, orang akan kenal Mekah dan Madinah. Jadi bila sambutan di Saudi tu, orang akan rujuk Mekah dan Madinah. Dan begitulah cara mereka untuk menghina Islam. Dan kita di Malaysia alhamdulillah tak ada. Cuma ada di hotel-hotel, di kelab-kelab malam eksklusif tertentu. Walaupun ada budak Melayu yang sambut, tapi tak ketara. Tapi itulah menunjukkan bahawa kita dah sampai hujung. Tidak terfikir dalam benak kita bahawa orang pakai jubah, berletak serban di atas kepala, tiba-tiba sambut acara macam ni. Maknanya kita duduk di hujung. Di tempat kita pula, sejak parlimen dibubarkan ni, mula dah riuh rendah dalam Facebook, dalam WhatsApp, sampai dalam kuliah saya pun orang tanya, "Ustaz, macam mana ni dalam parti yang duk ada ni?" Bahawa ni saya bagi tahu dalam satu kuliah, parti yang betul ni macam saya sebut dulu, parti terpawai. Orang rumah saya beli 13 biji, semua lengkap, tak ada kot tudung tinggal satu, tak ada. Jadi makna parti terpawai tu yang betul. Parti yang lain tuan-tuan fikir sendirilah. Kita tak mau cerita. Dan jangan kita jadi alat. Saya sebut beberapa kali, kita ditinggalkan oleh British demokrasi berparlimen. Dalam sistem demokrasi ini, bila ada orang tanya kat saya macam mana kedudukan orang alim yang terlibat, maka risikonya begitulah. Maka bersedialah menerima kritikan, kehinaan. Ada satu waktu dulu gambar dikencing, dipijak. Sedangkan tuan guru, kita nak salah siapa? Kerana sistem telah diajar begitu. Kita nak lari keluar dari sistem ini sudah bertahun-tahun, 61 tahun kita merdeka. Begitulah pilihan raya. Sejak daripada kecil saya dulu dah ada pergaduhan masa muka. Tahun 1960 berapa tu. Saya tak ingat, saya waktu tu saya darjah 2 je 3 gitulah. Saya pergi bilik gerakan Parti Perikatan gambar kapal layak. Lepas tu Tok Imam kampung, Tok Guru buat dekat kedai runcit. Waktu tu poster tak ada. Kalau Perikatan dah poster lah. Parti PAS waktu tu lambang bulan bintang, hijau, bukan bulan, bulan bintang. Jadi ambil pintu kedai lama tu, cat buat bulan bintang, bubuhlah naik. Dan Parti Kepala Rebau, Parti Sosialis Rakyat Malaysia, PSRM, waktu tu Kasim Ahmad ada, Nur Asia masuk tanding kawasan Kuala Kedah waktu tu. Jadi saya pilih budak-budak tengok orang itu ceramah. Waktu tu dah ada. Waktu tu Datuk Senu Abdul Rahman bertanding. Ini cerita sejarah. Datuk Senu Abdul Rahman bertanding atas tiket perikatan. Dah ada unsur-unsur perpecahan dalam masyarakat. Dekat pintu nak masuk sekolah, nak buat mengundi tu, sekolah kebangsaan seberang kota kampung saya lah, sekolah saya. Kat dinding kota tu ditulis, haramkan senu daripada bumi Kuala Kedah. Dah ada unsur bergaduh. Itu tahun berapa tu? Tahun 60 lebih. Kemudian terus tiap-tiap 5 tahun sekali kita sambut. Dan kita pun dengan keadaan yang sekarang ada ni, dengan Facebook, dengan ni macam-macam. Dan kita kadang-kadang kita terlibat. Nauzubillah. Jadi kita tinggalkanlah. Apakah kerana kita kelemahan kefahaman politik tak ada di kalangan orang Melayu? Saya sebut bahawa bukan faham politik.
untuk selamatkan orang Melayu, sebenarnya selamatkan orang Islam. Bukan fahaman politik, tapi fahaman Islam. Kefahaman Islam. May yuridillahu bi khairan fayufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan yang banyak, Allah bagi dia faham agama. Bila dalam masyarakat kita faham agama, Allah pandang dan Allah akan makmurkan negara kita, daerah kita, tempat kita. Allah pelihara kita daripada azab. Bukan faham politik. Bukan faham politik. Dan kita hari ni kita dah diajar begitu sehingga dalam benak kita ni, kalau kita tak menang kita begini-begini, kalau kita tak menang kita begini-begini, kalau kita tak menang kita begini-begini, negara kita akan begini, kita akan begini, kita akan begini. Tapi Nabi beritahu selama masjid dihidupkan, bila mana masyarakat bertakwa, Allah pelihara. La fatahnahim alaihim barakatihim minas samai wal ard. Allah bagi keberkatan langit dan bumi. Itu kata Allah. Tapi kita tak nampak. Kita dah nampak majoriti. Yang ni. Kalau jadi begini, kita akan jadi 61 tahun dah kita merdeka. Dan kalau kita berfahaman begitu, dengan beginilah. Kalau kita tak menang, kita akan begini. Kalau orang kafir akan begini. Itu andaian kita. Andaian kita. Kerana kita dah faham benak kita begitu. Kalau tidak habislah kita jadi orang tua dulu sebut kat kampung masa zaman Jepun lah kita. Kita faham begitu. Sama dengan orang Mesir faham. Bila nak tu sampai musim mereka nak tanam tanaman, paras sungai Nil tu akan turun. Setiap tahun mesti buat persembahan perempuan. Cantik jelita, ambil mana-mana perempuan pakai baju cantik, tolak dia dalam sungai tu, dia mati dalam sungai tu, baru paras air naik. Berlaku tak? Berlaku. Kalau tak hantar perempuan, tak tolak perempuan, tak bunuh perempuan, tak bagi sembahan perempuan tu, surut tak? Surut. Allah restu keyakinan mereka. Itu lagilah khurafat. Yang nampak bila tak letakkan perempuan cantik, tak tolak, paras sungai akan sampai ke bawah. Maka tanaman-tanaman sampai ke Khartoum tu, sungai Nil tu sampai ke Khartoum, Sudan. Maka orang duduk tepi sungai Nil Mesir, mereka bergantung pada air tu. Kawan saya budak Mesir, dia kata kami bergantung pada air sungai Nil. Jadi fahamannya begitu, sehingga mereka datang juga kepada aku, jumpa Amru, orang nak buat acara tu. Amru kata jangan. Dia orang bagi tahu pada governor, wahai Amru, kalau kita tak buat, paras sungai akan turun, kita tanaman tak boleh tanam. Kerana mereka yakin begitu, dan paras sungai itu pun turun. Maka Allah restui dengan fahaman mereka yang macam tu. Bila Amru rujuk pada Sayyidina Umar hantar 2 surat. Satu surat kepada Amru, wahai Amru, bersama dengan utusan ini ada satu surat untuk sungai Nil. Kamu bacakan isi surat itu kepada seluruh penduduk sungai Nil. Kemudian kamu campakkan surat itu ke sungai Nil. Amru pun ikut arahan khalifah terus. Kumpulkan semua orang. Wanita cantik jangan masuk, biar. Tak ada Allah nak tolak-tolak wanita sembahan perempuan. Maka baca isi surat sungai ini untuk sungai Nil. Wahai Nil, kamu hanyalah semata-mata makhluk Allah. Kamu tidak boleh mengalir dengan sendirinya dan tidak boleh surut dengan sendirinya. Dengan keizinan daripada Allah selaku aku khalifah, mengalirlah kamu dengan izin Allah. Surat itu dicampak. Sehingga sekarang paras sungai Nil tak susut. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu tahun. Jadi kalau kefahaman kita macam tu, kalau kita tak ni lah, kita tak ada. Pernah berlaku? Tak ada. Karena kita faham begitu, maka jadi begitu. Cuba kita faham dengan kata-kata Nabi. Bila mana kita buat takwa, kita buat amal takwa, masjid dipenuhi, amalan takwa dipenuhi, masyarakat dalam keadaan dengan mengamalkan perintah Allah dan amalan Nabi, Allah akan datangkan. Itu janji Allah, la tukhliful mi'ad.
Dan janji Allah bukan tak ada bukti, sudah terbukti daripada dulu. Mereka-mereka yang beriman, bertakwa. Kaum Yunus alaihissalam beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala bagi kemakmuran kepada satu, Allah Ta'ala sebut tu satu waktu yang ditentukan oleh Allah, kemakmuran datang. Begitu dengan Madinah, Madinatul Munawwarah, ketenteraman, keamanan, kemakmuran. Tuan-tuan tak boleh rasa, kita tak boleh rasa ayat pergi mana, tapi di Madinah birha ayat pergi mana. Tu keberkatan. Mana ada yang pergi kerana berhula? Ayat pergi mana? Birha, Nabi suka minum. Rasa dia manis, kata sahabat. Mana kita nak jumpa? Tempat yang kurmanya terbaik dalam dunia. Kurma ajwa. Tak ada kurma tempat lain kurma di situ. Mana kita nak jumpa bumi yang debunya syifa? Tuan-tuan pergi ambil debu tu, telan ke darah, mampu habis. Tak maaf, lurat utara sikit. Debu Madinah tu syifa. Kerana keberkatan Allah buktikan. Jadi kita tukarlah. Dah berapa tahun dah kita duk cerita, duk silat yang ni tak habis-habis. Jangan mulut kita, mereka kawan kita, tuan-tuan, lepas pilihan raya tinggal poster je. Dia orang dah lantik jadi exco, jadi menteri. Mereka dapat tukar kereta baru, allowance bertambah. Mereka pun dah lupakan kita. Kita nak buat surau, nak buat perbaiki apa, semua dah tak ada lah, susah. Mereka akan tukar kereta baru, mereka bergaya, kadang-kadang kahwin baru. Kita EX5 lama lah, lampu bulat tu, Honda C70 lampu bulat tu lah duk terajang 7 kali baru start. Kita kelupok kulu kilik duk kempen, tak ada apa. Dapatlah 200 bagi tolong naik atas podu pokok nyok kan no bubuh bendera. Kalau mati jatuh tu kira syahid ke? Itulah keadaan kita, tuan-tuan. Jadi kita smart. Sekarang ni alhamdulillah untuk kali ni nampaknya ada sikit perubahan. Ramai dah kawan-kawan kita dah sedarkan. Apa kata dalam tulisan tu? Teman-teman kita adalah teman kita. Mereka semayang bersebelahan dengan kita. Mereka berjemaah dengan kita. Kenduri kahwin mereka lah gotong royong. Sakit demam kita, mereka datang ziarah. Kalau kita meninggal, mereka yang mandi jenazah kita, semayang jenazah kita, bawa kita ke kubur. Orang politik tu orang datang lah? Tak ada. Minta maaf, saya tak kira lah politik Islam tak Islam. Tak ada. Jadi kawan-kawan kita, mengapa kita harus bermasa muka dengan kawan-kawan kita, dengan saudara mara kita, dengan abang-abang kita yang berlainan? Nak undi-undi lah, tak ada masalah. Undi je. Tapi jangan bagi Ibrahim pendek undi, kan tandas dia undi. Dia berpangkah tandas. Walaupun dia chief. Dia duk ingat chief dalam kampung kita, dia duk darah dia kan. Itu kita kena ambil peduli tu. Jadi kita dengan kita, biarlah pilihan raya dengan pilihan raya, kerana sistem kita tak boleh ubah. Kita dah lama. Kalau tidak lagi teruk kerosakan yang banyak datang pada agama kita dan pada masyarakat kita. Jadi undilah, tapi jaga. Jangan kita viral. Ni dah tadi ada orang viral lah. Semalam pun ada orang viral. Macam-macam viral. Jangan kita tumpang tui sekali duk viral benda-benda yang tidak jelas. Yang tak jelas. Orang ni tak lama dah. Tengok orang viral Abid Libu. Alhamdulillah dia tak sabit. Orang nak naya dia, orang nak buat zalim dia. Kawan saya tanya dia sendiri, dia beritahu memang dia orang pun ada sebahagian dia orang tu yang minta maaf. Tapi yang lain memang dia orang nak habiskan dia. Sebab dia ahli sunnah wal jemaah, bukan Wahabi. Jadi dia orang cuba. Dan orang politik pun tak suka tempat yang dia masuk dia akan bantu. Yang sedangkan orang politik tidak boleh buat. Jadi kalau tuan-tuan kalau dengar kata mulut daripada orang politik, tuan-tuan sokong saya akan membantu tuan-tuan, saya terlibat dengan politik ni untuk membangunkan, membantu bangsa saya, agama saya, rakyat orang Melayu ni nak dibantu. Tak payahlah cakap. Cakap cik, tak payah. Datuk, tak payah. Abid Liu tak masuk politik pun, Cina boleh bantu orang Melayu. Cakap itu senang. Itu yang kita boleh cakap.
Jadi jangan mulut kita dan kita tolong viral sekali benda-benda yang tak clear. Kita tuduh pula nanti kalau keluar video lah beginilah orang tu terlibat dengan ni macam ni. Kita jangan. Biar orang lain nak buat, kita jangan. Sibukkan diri kita dengan masjid surau dan kempen kita kempen ke masjid surau. Ajak orang ke masjid surau. Itu jauh lebih baik, lebih rahmat, lebih mendatangkan ganjaran pahala, memberi kekuatan iman dan kebaikan kepada masyarakat. Di zaman Imam Abu Hanifah ada satu perempuan mandi manyat. Dia ni mandi manyat. Tuan-tuan, dalam hadis kitab kita pun ada sebut hadis fadilat orang mandi manyat. Tapi tak boleh dedah aib dia. Itu amanah bagi orang yang mandi manyat. Tapi ganjaran pahala, bukan semua orang boleh mandi manyat. Dalam kampung tu ada 2 orang 3 orang, takkan 10 orang pergi mandi manyat. Tak. Hanya 2-3 orang saja yang mandi manyat. Jadi perempuan ni mandi manyat, satu orang perempuan pelacur. Memang dia pelacur. Sambil dia duduk mandi manyat tu, dia duduk kutuk pelacur ni. Berapa banyak lelaki kau zina, lebih kurang macam itulah bahasa. Berapa banyak kau berzina. Berapa banyak kau telah berzina dengan lelaki mana yang kau tak zina. Sambil dia duduk tampar. Dia tampar dekat kemaluan perempuan tu. Ni, kemaluan ni. Duduk berzina, tak habis-habis berzina. Tiba-tiba tangan dia melekat dekat kemaluan tu. Tak boleh ditanggalkan. Perempuan tu berzina. Perempuan pelacur memang berzina. Memang dia berzina. Tapi kamu boleh buktikan dia berzina. Dan perempuan ni telah tuduh dia berzina. Maka panggil orang baca macam-macam ayat, baca nak bagi tanggal, tak boleh. Tak boleh panggil semua orang, tak boleh. Jenazah nak kena dikebumikan. Di antara perkara yang kena cepat, perkebumian jenazah. Jadi akhirnya orang panggil Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tanya, apa tak ada tak apa-apa perkataan yang kamu keluar ketika kamu mandi manyat? Dia kata ada. Saya kata dia begini. Sambil saya tampar dia punya kemaluan lekat. Kata Imam Abu Hanifah, kamu telah tuduh dia berzina. Sedangkan itu penzina, pelacur. Bukan tak pelacur, dia memang pelacur. Memang dia berzina. Tapi tak boleh tuduh kalau tidak ada saksi. Macam tu sekali agama ajar. Akhirnya Imam Abu Hanifah kata, kamu kena didera 80 rotan kerana tuduh perempuan mukmin berzina, orang Islam berzina tanpa saksi. Bila tuduh tanpa saksi, 80 rotan sebat. Akhirnya dia disebat. Panggil petanda hukum, sebat. Masuk yang ke-79, ke-80 baru tanggal. Jadi itu perempuan pelacur yang memang dia melacur, memang dia berzina, tapi tak boleh tuduh kerana tidak ada saksi. Sekarang kalau keluar video yang macam-macam lagi, yang lepas-lepas lah, janganlah kita tumpang tui sekali. Tidak kita tumpang dosa. Bolehkah kita nak minta maaf macam tu? Sedangkan kita dah hantar berapa grup, kita hantar banyak, takkan kita nak boleh tarik. Dia orang pula hantar orang tu, yang tu hantar orang ni, hantar orang tu, dah satu Malaysia sampai. Jadi jaga. Jadi kita smart insya-Allah. Untuk pilihan raya yang akan datang ni smart. Buat macam biasa, pergi mengundi macam biasa. Tak payah kita sibuk-sibuk sekali. Kita pun tak ada apa kepentingan pun, biarlah. Mereka dengan cara mereka. Kita tunggu masa sahaja. Satu waktu tidak akan ada lagi mengundi. Sistem ini akan habis. Tuan-tuan akan lihat nanti tidak akan ada lagi sistem pilihan raya macam ada sekarang. Dan orang yang sokong parti Islam pun jangan beria-ria sangat kerana ini bukan sistem Islam. Ini bukan, saya dah cerita banyak kali sini. Ini adalah satu sistem yang diasaskan oleh Yahudi Lorid. Jadi kita telah terlibat. Jadi maka kita kena sematlah. Kita tak boleh nak begini-begini nak buat, tak boleh. Tidak akan jadi kerosakan. Jadi kena sedar ini bukan sepenuhnya cara Islam. Kalau Islam dia tak suruh orang perempuan keluar semua mengundi. Islam tak suruh. Wanita duduk di rumah. Mengundi bukan semua habis orang cacat kudung kaki, wheelchair semua tolak pergi mengundi. Tak ada dalam Islam macam tu. Tak ada. Jadi kita kena sedar yang tu supaya kita sama-sama dapat kebaikan, keberkatan. Baik. Mukadimah malam ni, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya dia telah berkata. Annahu, hu itulah Nabi. Nabi telah bersabda, addahu qala,
La yazalul yustajabu. La yazalu yustajabu, tidak telah tertinggal untuk diterima li'abdi, bagi satu orang hamba, doa-doa mereka. Tidak tinggal untuk diterima doa-doa bagi satu orang hamba yang berdoa. Sebab tu kita kena minta doa pada Allah. Doa senjata, puasa perisai. Hari ni Isnin kita buka puasa. Puasa kita hari Isnin ni dia perisai. Perisai daripada musuh kita, syaitan iblis. Maksiat apa semua ni, nafsu kita. Dan doa ketika berbuka puasa. Bila doa tu pedang, puasa di perisai, dah sudah cukup untuk kita, bukan hanya pelihara kita, tapi untuk protect kita dan juga kemenangan dengan pedang. Jadi orang yang berdoa dekat pada Allah. Doa lah, doa, makin doa makin dekat, makin doa makin dekat, makin doa makin dekat, makin minta pada Allah makin dekat, makin minta makin dekat. Orang makin minta, mula-mula dekat. Masuk kali ketiga di tempat kita, dia kena tempat lain dah. Selagi dia tahu kalau dia duduk minum, dia main duduk impit sekali, selagi bukan tekan nak belanja dia, lagi dia minta pinjam 500. Itu hari dah ambil dah 3 kali, 400, 500, 400. Tak bayar-bayar lagi. Jadi orang bila dah selalu duk minta, orang jadi meluat. Manusia ni jadi meluat. Tak kira siapa pun, kecuali Nabi-Nabi, orang beriman dan bertakwa. Muka-muka kita ni, masuk kali yang kedua, tak nak kerja lain, dia kecepu orang itu ya. Minta. Tapi dengan Allah minta, kita dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya tentang aku, kata aku dekat. Ujibu da'watad da', aku menerima doa bagi orang berdoa. Jadi maknanya doa tu mendekatkan kita dengan Allah. Minta tu mendekatkan kita pada Allah. Bila minta pada Allah, satu anak yang selalu minta kat mak dia dekat dengan mak dia. Sebab tu anak-anak ni banyak dekat dengan mak, sebab dia minta dengan mak. Abah tak boleh. Abah boleh minta sekali-sekali boleh ha. Yang lain saja, ambil ketuk rokok tu jangan minta. Kalau dia duduk pegang janggut sikit tarik, jangan minta waktu tu. Itu ada masalah tu. Jadi budak-budak pun tahu. Abah mood tak boleh, minta kat ibu. Ibu minta kat ibu. Lama-lama anak kecil ni, ibu dia angkat dukung. Cium. Allah lebih lagi. Dia minta pada Allah. Hal pilihan raya, minta pada Allah. Ya Allah, ustaz saya nak bagi parti ni menang. Minta pada Allah. Tak ada masalah kalau orang suka parti tu dan minta dia menang. Minta pada Allah. Saya tiap malam pilihan raya, saya sembahyang hajat doa. Doa minta pada Allah. Kita minta yang baiklah. Satu orang mukmin ni takkan minta. Nabi ada tegur orang minta dengan cara yang tak elok. Minta kepada keburukan dan memutuskan silaturahim, itu dilarang dalam minta pada Allah. Allah tak terima. Jangan minta macam tu. Tapi sebarang waktu minta. Apa saja minta. Janda sebelah rumah ada. Ya Allah, nak kahwin janda tu. Minta. Tapi slow lah. Kau dengar mampus. Tak maaf. Ibu-ibu saja. La yazalu yustajabu lil abdi, tidaklah tinggal untuk diterima satu orang hamba tu doa mereka, malam yad'u bi ismin, selama dia tidak doa kepada keburukan. Itu tadi saya sebut betulan hadis. Malam yad'u bi ismin, dosa-dosa keburukan. Au qati'atir rahim, dan ataupun memutuskan silaturahim. Betulan saya sebut. Jangan minta keburukan. Ya Allah, aku geram, ya Allah, rasuah banyak sangat. Orang yang ambil rasuah tu, ya Allah, biar dia orang mati tergedik-gedik. Jangan. Ya Allah, beri hidayat pada mereka. Saya ada orang politik saya tak suka, tapi saya doa hidayat. Saya cakap betul-betul ni, saya doa hidayat. Tolonglah, doalah. Mereka orang buat maksiat ni kadang-kadang tak nampak. Mereka yang gila harta, duit berjuta-juta, berbilion, mereka sudah mabuk. Orang yang mabuk dunia tak sama mabuk todi. Mabuk todi dia jalan jatuh longkang, lepas tu dia boleh bangun, dia boleh sedang balik. Mabuk dunia ni mungkin sampai mati dia tak sedang. Hatta iza ja ahadahumul maut, sehingga datang kepada mereka mati. Kematian, dekat nak mati tu baru dia sedang.
Siapa yang sedang dekat nak mati? Firaun. Hampir nak mati dah, roh sampai kat sini baru dia sedang. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Allah tak terima. Malaikat datang sumbat lumpur. Jadi orang yang mabuk dunia ni tuan-tuan, kesian pada mereka. Untuk sedar dia mabuk dunia, melainkan hidayat daripada Allah. Jadi doa hidayat lah. Tak rugi kita doa hidayat. Angkatlah tangan doa, ya Allah hidayat kepada si fulan. Kita tahu dia orang begini. Jadi doa hidayat. Itu lebih tenang hati kita. Kita tidak simpan dendam kesumat. Jadi dia doa keburukan. Au qata'atir rahim, ataupun doa memutuskan hubungan silaturahim. Kita bergaduh dengan kakak kita, dengan abang kita. Apalagi dengan mak, dengan abah kita, na'udzubillah. Dan doa keburukan kepada abang kita. Tanah tu, ya Allah, patutnya aku dapat, tapi abang aku ambil kat dia, ya Allah. Kau tunjuklah pada dia dan semua keturunan dia, ya Allah. Jangan. Buruk-buruk dia abang kita. Ambillah harta boleh dicari. Apa sangat dengan tanah sekangkang kera. Berapa banyak sangat dia dapat duit akan habis. Tuan-tuan, 100-200 ribu sekarang ni sekelip mata habis. Tak ada apa. Takat 100, 200 ribu, 300 ribu dia habis begitu saja. Tak ada apa. Tak sedar akan habis. Menyesal nanti. Jadi jangan doa keburukan. Mereka masih lagi abang kita. Kalau kematian kita berlaku mati, yang cepat akan kontak datang adalah abang dan adik-adik kita, kakak kita, bukan orang lain. Jadi kita jangan, walaupun mereka mungkin ada perangai yang kita rasa tak elok, tapi jangan doa keburukan, putus hubungan silaturahim itu jangan. Malah orang yang putuskan hubungan silaturahim, doa mereka tu tidak akan naik selembar rambut. Terawang-awang, amalan dia terawang-awang, doa dia tak naik. Jadi jangan dua doa tu, doa keburukan pada orang dan doa memutuskan silaturahim. Nabi, ketika Nabi balik daripada Taif, tidak ada kesedihan, tidak ada penyiksaan yang diterima oleh nabi-nabi, hatta Nabi Nuh sekalipun, melainkan Nabi Muhammad SAW ketika balik dari Taif. Memang darah keluar. Nabi terlalu letih. Hingga tak terdaya Nabi nak bangun, berjalan, bergagah. Sehingga Nabi sampai ke Madinah. Sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, kami mendengari bahawa kamu dianiaya oleh Bani Saqif. Ya Rasulullah, doa laknat untuk mereka. Kalau Nabi doa habis. Sahabat datang bukan seorang, doa laknat untuk mereka. Sahabat bermarah geram. Nabi kata, aku diutuskan bukan menaknati orang lain. Nabi doa hidayah pada mereka. Ujungnya, tahun yang ke-8 ada satu riwayat, maka Bani Saqif datang memeluk agama Islam. Siapa sangka? Daripada keturunan anak zuriat Bani Saqif ini, Muhammad bin Qasim buka Islam di India. Siapa sangka? Sebab tu, kita jangan doa keburukan, kehancuran orang lain. Malam yad'u bi ismin aw qati'atir rahim, selama mana dia tidak berdoa keburukan atau memutuskan silaturahim. Malam yasta'jil, dan selama mana dia tidak tergesa-gesa. Dia sembahyang hajat. Ibu datang jumpa, ustaz saya dah sembahyang hajat, ustaz. Saya dah banyak hajat, tapi apa Allah nak haji? Sampai satu orang tu datang jumpa saya hari tu hari. Habis sembahyang asar, dia kata, ustaz nak jumpa, dia pergi penyuruh. Saya kena scam. Banyak dia dah kena, 30,000 lebih. Saya doa bagi duit tu dapat balik. Saya kata kat dia, kamu kena scam 30,000 sikit. Supaya dia dah rasa tak nampak besar sangat. Baru pencen 2 tahun. Saya kata tidak ada masalah. Kamu doa bagi duit tu dapat balik, tak mungkin. Doa Allah Ta'ala ganti. Allah majirni fi musibati wa khuluf li, tukar ganti, wa khuluf li khairan minha, pada aku yang lebih baik pada tu. Allah bagi yang lain. Duit tu memang tak boleh dapat balik. Ustaz, saya toyol ambil dekat 3,000, boleh tak duit tu balik? Toyol ambil, saya pun tak reti nak suruh toyol letak balik. Dia orang suruh saya ni lah. Baca doa je lah.
Baca doa. Allahumma ajirni fi musibati, wa Allah berilah ganjaran di atas musibah yang kena pada aku. Wa khlufli, gantikanlah khair minhu, lebih baik daripada dia. Jangan hilang tu. Saya kata doa macam tu, baru dia diam, dia doa. Lepas 2-3 minggu baru tenang. Semalam waktu majlis, petang tu ada buat jamuan kat surau Makhluk Nabi malam tu, dia pun datang duduk sebelah saya. Alhamdulillah, tenang. Bila kita doa macam tu, kita tak boleh fikir lah 30 Allah habis duit. Duit, tuan-tuan, duit sikit je. Bila kita takut sangat duit habis, sebab tu kita suka tengok bank statement. Dia tengok bank statement, tiap-tiap bulan tengok bank statement, kita rasa mukathiran. Yang ni tak boleh. Man talabad dunya mukathiran muraiyan mufakhiran laqiyallahu yaumal qiyamati fa alaihi qadban. Siapa yang kumpul harta benda, cari harta benda dunia ni, mukathiran nak banyak. Dia tak banyak. Belanja untuk anak isteri. Kadang-kadang jadi kedekut untuk belanja untuk anak isteri. Siapa yang kedekut ni? Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ummu Jamil? Yelah siapa? Jamil belakang rumah dah. Ummu Jamil isteri Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha, itu isteri dia. Fi jidiha hablum min masad, takkan di leher dia tali pintalan daripada sabut. Ummu Jamil ni cantik. Alah orang besar Mekah. Abu Jahal ni handsome. Abu Lahab ni handsome. Bini dia mestilah lawa. Orang pembesar Mekah. Ummu Jamil, dia pakai ibu pada perempuan yang cantik. Itu Ummu Jamil. Tapi dia punya kerja bersama dengan suami dia, duduk fitnah Nabi. Dan dia ni kedekut untuk keluarga, dan satu tafsir sebut dia ni pergi cari kayu api sendiri. Bukan kayu api pun cari sendiri. Duit banyak tak payahlah cari kayu api. Bila orang lain lah. Hamba saya lah. Dia kedekut. Dia duduk ambil kayu api. Dan tafsir kayu api, kayu bakar yang dia ambil tu, dalam umum mafhum di situ, dia memang sendiri ambil kayu api. Dalam erti kata tersembunyi dalam balik ayat tu, dia ni seperti pembakar kayu api, maknanya buat fitnah kepada Nabi, kulu kili. Dan dia akan dijerut dengan tali pintalan yang kat leher dia tu. Jadi kena kedekut. Dia kedekut atas keluarga dia. Jadi kita dengan keluarga ni, untuk keluarga tengok Allah. Makan tengah hari, telur goreng, kangkung masak kicap. Kangkung tu pun ambil belakang rumah. Malam tu pula tukar pula menu. Telur rebus, kicap. Kangkung dah habis dah. Tuan-tuan, belanjalah untuk anak isteri. Belanja Allah. Perbelanjaan untuk anak isteri tidak dihisap. Di antara hak-hak orang tu, man talabad dunya halalan mufakhiran mukasiran murayan. Di belakang tu pada sesiapa man talabad dunya halalan, siapa yang cari dunia yang halal, tetapi bukan untuk memberi makanan kepada anak isteri supaya tidak minta-minta, untuk keluarkan, untuk membantu jiran-jiran, dan juga saudara mara yang lain, maka dia akan jumpa Allah SWT kal qamaril badr, wajahnya seperti bulan purnama. Yang pertamanya apa? Untuk anak isteri makan. Belanjalah, bagi duit kat anak isteri, apa susah. Jangan takut. Tak ada sibuk dengan bank statement, tengok tiap-tiap bulan ada air. Macam mana susut ni, bila nak tambah, duk fikir tambahnya. Kadang-kadang buka nak tidur malam, buka Maybank, pergi tengok berapa hari ni baki. Kita jadi rosak. Jangan takut. Selama mana dia tidak berdoa untuk keburukan dan bukan silaturahim, serta yang ketiganya malam yastajil, dengan tidak tergesa-gesa. Minta, jangan tergesa-gesa. Allah tahulah Allah Taala nak kabul. Allah di sisi dia akan kabul. Lambat dengan cepat. Abah nak bagi duit ni, abah akan bagi duit lah, sebab dia mak pengaruh. Budak-budak nak minta kat abah tak berani. Jumpa kat mak, bu, nak ni bu, nak ni. Yalah. Nanti ibu jumpa abah. Sampai duduk tengok TV. Si ayah pun duduk tengok apa berita hari ni dekat pilihan raya ni.
Saya buka channel TV3. Orang rumah duduk sebelah, buah bakui kain sambil duduk lipat. Orang perempuan dia pandai. Dia boleh lipat ujung sana. Dia main duduk sebelah kita. Kita duduk sambil duduk TV. Ni janggut tu garuri tu. Memang dah masalah lah orang tua ni. Itu orang kalau pegang janggut ni memang masalah. Tak pegang janggut tu okey. Kalau dia duduk tahu TV dia tak tengok, tapi tengok belakang TV. Itu ada masalah lah. Jadi orang rumah datang lipat, sambil lipat. Bang, budak-budak tu nak duit lah. Duit apa pula? Alah, sudahlah bang, budak-budak nak sekolah, belanja apa semua. Bagilah ke budak-budak tu. Yolah. Itulah pengaruh mak tu. Allahu Akbar. Sebab tu mak tu kita rapat dengan mak. Sampai sekarang saya pun rapat dengan mak. Yalah abah penting dengan kecil kan. Tapi semua orang macam tu. Sehingga satu orang yang umur dia dah masuk 80. Mak dia mati 45 tahun yang lalu. Bila sakit saja, mak, dia tak panggil yang lain tu, dia panggil mak. Maknanya kita ni rapat dengan mak. Ni, laki lagi lah. Kita rapat sakit, kita boleh panggil isteri kita, kita boleh panggil isteri kita, boleh panggil anak. Tapi tak, isteri dan anak tenggelam. Apa yang keluar mulut kita? Mak. Wah, mak dah lama meninggal. Menunjukkan kita ni terlalu rapat dengan mak. Allah lebih lagi lah. Begitu bapa akan bagi. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Allah akan bagi malam yastajil, selama mana mereka tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal istijal, yang kata isteri yang tergesa-gesa tu macam mana ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, yaqulu, orang yang berdoa tu kata apa? Qad da'atu, aku dah doa dah, aku dah doa. Ustaz, saya dah doa dah, saya dah buat sembahyang tahajud, saya dah buat sembahyang hajat, lepas tu saya baca Yasin. Habis baca Yasin lepas subuh tu, saya baca Yasin, zikir apa semua, saya buat sunat Isyraq. Bukan 2 Ustaz, 4. Saya doa-doa, tak kabul pun. Oh, tak kabul pun Ustaz. Macam mana? Baru sekali. Tu pun subuh pertama lah dia bangun pergi masjid. Subuh lain tak datang pergi masjid. Subuh lain 10-15 minit nak terbit matahari, barulah mandi, keluar dengan basah rambut apa semua, dengan tolak kain pelekat gulung pun lepas sebelah kanan tu. Dah tak betul lagi dah. Kan macam orang pergi kebun tebang pisang. Lepas tu pula sembahyang Allahu Akbar. Itu tiap-tiap malam tu pun nak minta Allah Taala kabul cepat. Bagi itulah pergi masjid. Sampai masjid agak awal dah bangun tahajud apa semua, sampai awal duduk depan. Duduk depan, duduk sila, dia tengok. Bila lepas bubuh benda ni punya lama tak pernah main. Lepas bubuh ni mahal ni. Ini mahal ni. Ni berapa ni tadi? Kalau skoping ni berapa ribu ni. Cermin pun mahal ni. Dia tak bisa main. Orang lain datang tengok dia duduk tengok. Saya ada pusing belakang, saya ada tengok atas, tengok aircon, tengok oh ceramah Ustaz Mali lah. Pasal dia tak pernah main. Ustaz Ambali, Ustaz mana ni? Tak kenal. Sebab tak glamour. Kan? Jadi mana dia tak pernah main? Itu pun dia jumpa, ya Allah, saya dah semayang dah. Berapa kali? Baru sekali. Jadi jangan tergesa-gesa. Sahabat pun tanya, apa maksudnya tergesa-gesa tu ya Rasulullah? Macam mana yang kata mal istijal ya Rasulullah? Macam mana yang kata tergesa-gesa? Qala, kata Nabi, yaqulu, orang yang berdoa tu kata, qad da'atu, aku telah doa. Udah doa dah. Jadi perkataan aku dah doa dah. Jangan. Berterusan doa, berterusan semayang, berterusan semayang hajat, doa, baca Yasin, doa, buat apa-apa yang patut yang kita tahu dalam hadis kata, dengan baca Yasin, selepas baca Yasin doa dikabulkan, kita buat. Selepas istighfar, selepas berzikir pada Allah, doa dikabulkan, kita buat. Selepas semayang sunat, doa dikabulkan, kita buat. Masuk hari Jumaat di antara azan dan khutbah, kita doa. Orang azan dan khutbah, orang duk cerita doa, kita doa, ya Allah, aku ada masalah, tolonglah duit, aku nak duit, ya Allah. Tak apa, minta duit. Salah kan minta duit? Tak bisa. Sebab sahabat minta duit. Boleh. Kalau kita nak minta duit, malu lah. Apa pula nak malu? Hampir minta ke orang boleh.
Pergi minta kat dia sambil duduk kat warung tu, semua orang duduk dengar apa semua. Dia kata, apa kau tak habis minta kat aku? Tu pun tak malu. Tapi duduk dengan Allah SWT nak malu minta duit. Tak pernah orang minta duit macam ni. Sahabat kata tak pernah. Sahabat minta duit. Ya Allah, bagi aku duit berapa ribu tau. Tak apa sebut. Aku punya hutang tu, hutang ni lebih kurang dalam 125,000 ya Allah. Tak apa sebut. Apa nak malu? Minta pada Allah. Begitu minta pada orang lain. Allah lebih memahami. Minta pada Allah, sebut. Tidak ada masalah. Mintalah. Allah berhak untuk kabul. Tak perlu nak malu. Sahabat Nabi minta tepung. Rumah tak ada tepung, nak dibuli, nak dibakar. Dia bagi tahu kat isteri dia, kau semayang di rumah minta pada Allah tepung, aku semayang masjid minta tepung. Padam api. Nyalakan api dapur. Supaya orang jiran-jiran nampak api, asap, oh dia orang ada tepung, ada roti dibakar. Supaya putus hubungan sangkaan dengan orang, nak harap pada orang bantu, tak nak minta hanya pada Allah. Supaya terputus harapan dengan makhluk, kita hanya minta pada Allah. Itu baru Allah terkabul. Maka dia pergi masjid, angkat tangan, ya Allah, tidak ada makanan, tidak ada tepung, tidak ada roti, maka datangkanlah tepung ke rumah kami. Itu doa dia. Kalau kita duduk sebelah kan, ya Allah, tak ada tepung, bagi tepung. Satu masjid tengok, apa minta doa tepung? Pasal dia jadi pelik zaman dah. Zaman dulu sahabat Nabi minta terus. Dia balik kisaran tepung berpusing, mulakan tepung yang banyak. Sehingga dia angkat baru berhenti. Penuh dengan tepung rumah dia. Dia datang daripada khazanah Allah. Kerana dia putuskan harapan dengan makhluk, minta pada Allah. Ketika itu Allah terlalu suka dan seronok kerana dia hanya minta dan harap hanya kepada aku. Kita satu minta pada Allah tapi harap dengan orang lain tak boleh. Sebab tu minta kepada Allah, harap pun pada Allah, tak boleh harap pada Allah. Kalau harap pada Allah, Allah juga tidak akan kabul untuk kita spontan. Allah tilik dulu, tilik. Sehingga kita bersih diri kita, hati kita pada selain daripada Allah, barulah Allah akan datang bantuan pada kita. Qad da'autu, aku telah doa. Falam ara yastajibu li, dan aku tak nampak pun doa aku dikabulkan. Dia nak menyalahkan Allah. Ana inda zan abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Kalau hamba tu sangka buruk dengan Allah, maka buruklah berlaku. Sebab tu dengan Allah kena sangka baik. Allah akan kabul ni, sabar saat. InsyaAllah Allah telah kabul. Tak apa kita sabar. Tidak ada masalah. Ada orang lebih teruk pada kita, tak ada makan, terlucut apa semua. Tapi sabar saat. Tuan-tuan, satu perempuan makcik tu, Tanjung Karang kan, Sungai Sirih, belah-belah sana. Suami dia cerai dia dengan anak 8. Saya dengar cerita dia dalam tu, dia orang viral, menangis dia. Buat kerja, terpas pinjam beras kepada rumah orang, ambil kangkung kat longkang, masak untuk anak-anak, nak jaga. Anak kecil ada, macam mana nak buat kerja macam mana ni. Sehingga dia hampir putus asa, dia tak tahu dah, ya Allah, apa semua. Dia nak bunuh diri, nak bunuh anak dia, dah bermasuk racun dalam makanan nasi. Ketika bubuh nak tunggu, nak berhidang, anak dia nak mati semua sekali. Tiba-tiba abang ipar dia datang. Masih lagi harapan pada Allah tu ada. Dia buang semua, datang bawa makanan. Menangis dia, Allah ubah hidup dia. Sabar saat. Itu orang uji dengan macam tu sekali. Kita mana ada ujian macam tu? Allah, susah dah. Susah apa hang pakai X70? Susah lagi. Pakai X70. Rumah pun pakai kereta. Sambil duduk pegang paip air kat pokok bunga. Susah hidup lah ni, ya Allah. Hang boleh tanam pokok bunga, boleh tu dengan baja bunga, kan? Dia duduk susah lagi. Duduk dalam kereta F50. Allah, hidup ni, ya Allah, susah sungguh. Susah bulu apa? Dia marah kita tu. Pasal dia tak nampak tu rahmat Allah ke atas dia. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Falam ara yastajibu li, aku tidak nampak apa yang Allah telah kabulkan padaku. Fayastahsiru inda dhalik, bila dia dah putus asa demikian, dzalika inda dhalik wa yad'u du'a, maka dia pun tinggalkan berdoa. Bila tinggal berdoa, maka dia akan duduk dalam gerbang-gerbang kerosakan iman.
Dah habis dia duduk rasa putus asa, dah tak ni, akhirnya datang padri gereja, datang murtad. Ini Indonesia. Bila kemiskinan menimpa, datang grup gereja, datang hanya bagi beberapa gantang beras, kemudian bagi duit rupiah beberapa ribu, bukan banyak mana pun, tak sampai dalam 200-300 duit kita aja. Kemudian boleh tukar agama. Maka berada di gerbang murtad. Bila kita tinggalkan mengharap dan berdoa pada Allah, maka akan sampai gerbang-gerbang murtad. Sebab tu kefakiran membawa kepada setengah ulama kata kefakiran boleh membawa kepada kemurtadan. Ini kesan daripada dia. Hadis yang satu lagi, yang ni saya tak baca, saya lewatlah. Kita baca yang lain. Saya cadang nak baca 2 hadis, tapi rupanya panjang hadis ni. Okey, kita berhenti saat. Kita sambung kitab Bahrul Mazi. Membawa 30 10 20. Okey. Tapi Bahrul Mazi kita sambung Bahrul Mazi kita muka surat berapa? Muka surat apa? 350. Tadi saya dah buka dah ni kat rumah, tapi tak buh tanda. 350 390. Betul ke 350? Bukan ni. Lembar utama bukan. 350 betul. 250 tadi. Baik, kita berhenti pada 30 bulan 9 tu hari. Masalah raja-raja yang terpilih dan raja-raja yang terkutuk. Pemimpin yang terpilih dan pemimpin terkutuk. Masih lagi kita berada bab yang panjang. Bab ni panjang. Bab maja'a fi dukhuli 'alal umara, bab pada yang telah datang ia pada menyatakan masuk ke atas raja-raja, maknanya bergaul dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin, presiden-presiden, PM semua sekali. Masalah raja-raja yang terpilih dan raja yang terkutuk. Sesungguhnya raja-raja dan pemerintah negeri yang terpilih dan yang terutama daripada sekalian raja-raja, yang mukhtar, yang terpilih daripada sekalian raja-raja dan pemerintah-pemerintah negeri, raja-raja, pemimpin, PM, presiden, sultan-sultan semua ni, itulah raja-raja yang adil, pemimpin yang adil. Sebab tu doa pemimpin yang adil ni yang pertama sekali dia letaklah hadis Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Doa mereka tu dikabulkan. Kita punya amalan masuk dalam akaun dia tanpa dikurangkan. Itu pemimpin yang adil. Kita punya semayang-semayang ni masuklah akaun dia. Itu pemimpin yang adil. Dan doa dia tidak ditolak. Pemimpin adil. Siapa? Khalifah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu Aurangzeb. Kalau dinasti Mughal di India, Aurangzeb. Kemudian kalau dinasti kerajaan Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid. Doa-doa mereka dikabulkan. Itu raja-raja yang adil dan menjalankan sebagai hukum Allah SWT, yang melaksanakan hukum Allah. Contoh sekarang mana? Sultan Brunei. Yang kita boleh kata yang sekarang ni, bukan senang zaman sekarang nak laksanakan hukum. Tapi Sultan Brunei kata kita takut bila orang tanya kepada pegawai dia, salah seorang pegawai, sebab apa kamu nak laksanakan hudud? Kami takut pada Allah. Itu jawapan yang cukup cantik. Sultan Brunei pun menyokong, dan dia punya kata-kata dalam ucapan-ucapan dia memang bagus. Dan selepas mereka declare hukum Islam, laksanakan. Tuan-tuan jangan ingat Allah tak jangan, itu dah mula hukum Islam. Tak ada lagi. Saudi pun tak mampu buat lagi dah. Dulu Saudi buat. Iran dengan cara hukum dia kita tak ni. Yang boleh tahan yang anak sana Afghanistan pun bukan dapat kerajaan betul lagi. Taliban tak dapat sepenuhnya, masih lagi terbahagi lagi. Tapi hukum mereka laksana. Tapi Brunei ni yang sempurna. Apa hasil yang dia dapat? Allah datangkan stok simpanan minyak dia yang berapa puluh tahun lagi tak hilang. Allah datangkan keberkatan dalam rezeki mereka.
Allah bagi keberkatan dan rezeki kepada raja yang adil. Kita boleh contoh sekarang lah raja yang adil tu lah. Raja banyak dalam dunia ni. An-Nahyan, As-Sabah tu, Bahrain, Sultan Qobus, Oman tu semua sultan-sultan. Tapi mereka tak laksana hukum macam mana Brunei buat. Dan Kristian pun ada sultan, ada raja, ada pemerintah raja. Monaco pemerintahan beraja. Masih lagi ada. Jadi Sultan Brunei ni bila dia buat, Allah Ta'ala tunjuk keberkatan. Tentang kalau tuan-tuan pergi Brunei, saya dah pergi Brunei. Dia punya barang-barang kawalan, berah dia paling murah. Mak mentua saya beli berah pulut sana. Daging-daging barang kawalan dia bagi, memang daging tu dia memang nak support rakyat dia. Ayam dia ada ladang ayam dia. Dia ada ladang daging dia dekat Australia, New Zealand. Dan stok dia untuk rakyat dia. Dan saya pergi satu perumahan cantik betul, perumahan tu cantik. Sebab orang Brunei ni perumahan di bawah dia ada tempat parking kereta. Di rumah 2 tingkat atas, bawah parking kereta. Tengok rumah cantik. Semua rumah tu dia beri kepada rakyat dia, duduk free. Dia boleh bagi. Dan dia mungkin sekarang ni mungkin itu saya pergi dah lama tau. Sekarang ni mungkin kemudahan-kemudahan yang dia bagi kepada rakyat. Pelajar anak-anak yang belajar dia sambung belajar. Hantar luar dengan beasiswa, dengan kemudahan. Jadi bila laksanakan hukum Allah, Allah datang keberkatan. Kita jangan gesar, jangan kita desar sebab hukum ni hanya pemerintah. Kita tak ada kena mengenal apa-apa. Yang hukum-hukum Allah yang berkait dengan keluarga yang tu, hukum faraid kita buat. Kalau tak buat faraid kita berdosa. Jangan kita duduk tengok yang pemimpin kita tu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, yang hukum Allah perintah kita sebagai ketua keluarga, itu pun kita juga termasuk. Yang lain-lain kita tidak mampu kerana ini bukan. Kita jangan salahkanlah itu turut lah apa semua, jangan. Dan ikut saja. Katalah kita dipimpin, nauzubillah. Katalah kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Lepas pilihan raya ni naik, pemimpin tu zalim. Kita tak boleh rasa sedap tau, sebab akan datang ni banyak perkara akan berlaku. Harapan kita janganlah bumi Malaysia ni. Tapi akan ada pemimpin yang lebih zalim. Pemerintah Islam, negara kerajaan Islam ni akan lebih zalim daripada kerajaan kafir. Itu dia sebutkan. Ada disebutkan oleh tokoh-tokoh ulama berdasarkan hadis Nabi. Jadi katalah pemimpin itu zalim, dia buat zalim, tiba-tiba ada kerajaan kafir yang akan serang kita dan dia minta kita berjihad. Maka ketika itu kita dituntut untuk berjihad, memelihara negara walaupun seruan itu datang dari pemimpin yang zalim. Selama dia tidak membawa kita kepada kemaksiatan, menentangi perintah Allah, selama itu kita masih lagi boleh taat. Kalau dia membawa kepada keburukan, kehancuran dan kemaksiatan, waktu itu jangan taat. Itu saja. Tapi kalau dia suruh kita, tuan-tuan semua bersedia untuk kita berjihad memelihara negara, wajib kita bangun memelihara negara kita demi menjaga agama kita daripada kehancuran. Walaupun dia datang dari suara daripada pemimpin yang zalim. Nanti saya akan baca bab belakang ni ada, bab depan ni ada. Kita akan baca nanti, InsyaAllah. Yang menjalankan sebagai hukum Allah Ta'ala, cukup timbangnya di atas segala rakyatnya. Tengok rakyat dia. Dan tidak zalim sekali-kali. Macam mana khalifah lah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang, orang bawa hukum, bawa satu orang nak laksanakan hukum. Dia ni mencuri. Dia orang bawa dia. Kemudian Sayyidina Ali nak jatuh hukum. Siap orang pegang, ramai. Maka Sayyidina Ali tanya dia, kamu tak mencuri kan? Bukan Nabi Sayyidina kita, kamu mencuri mencuri macam kita lah. Kan? Sayyidina kita, Sayyidina lagi mula perempuan, kamu tak mencuri kan? Saya mencuri wahai khalifah. Saya rasa kamu tak mencuri. Saya mencuri. Kerana kamu curi unta, unta tu warnanya hampir sama. Saya rasa, Sayyidina kata, saya rasa kamu tak mencuri, kamu tersilap ambil unta sebab unta tu kan memang warnanya sama. Kamu mungkin tersalah ambil unta orang, kamu tak mencuri. Tak, saya mencuri. Nampak tak? Sayyidina Ali cuba nak escape dia daripada kena hukum. Itu cara Islam. Bukan cari, wala tajassasu ba'dukum 'ala ba'd. Bukan mencari, mengintai keburukan orang. Sebaik mungkin tutup keburukan dia. Saya nak kata kamu, dia kata tak, saya betul mencuri, kerana pengakuan dia. Nampak tak? Kerana pengakuan dia, Sayyidina Ali cuba nak elakkan dia duk mengaku juga. Maka Sayyidina Ali kata, kalau begitu siapkan minyak panas,
dan siapkan petanda dengan pisau potong tangan dia. Bila siap minyak panas, dia tengok-tengok, Allah, minyak panas. Dia pun kata, wahai khalifah, saya sebenarnya tak mencuri. Saya tak mencuri, saya tersilap tadi dia. Okeylah, baik, kamu dibebaskan. Jadi orang tanya Sayyidina Ali, wahai khalifah, tadi kamu telah jatuhkan hukum pada dia. Bila dia buat pengakuan tidak mencuri, kamu bebaskan. Sayyidina Ali kata, aku menghukumkan dia atas pengakuan dia, dan aku bebaskan dia juga atas pengakuan dia. Balah. Bukan senang nak rasa hukum Islam. Kita dah kata hukum Islam ni terus pancung. Tak. Boleh sembunyi. Sebab tu Nabi ketika satu orang telah dipotong tangan ketika Fatah Mekah, dia curi, balik dapat tahu. Dan bila potong tangan, ketika tangan orang tu dipotong, Nabi pergi ke belakang, Nabi menangis terisak-isak. Nabi kata, tangan umatku dipotong. Maka Nabi kata, di antara kamu selesaikanlah. Mana maafkan kalau ada mencuri, kita pulang balik. Jangan dia tu hukum. Dia macam tu kau duduk. Kita duduk nampak, habislah batu pekat melontar. Gila. Tak mungkin boleh berlaku begitu. Dia lebih menakutkan dan bagi kesedaran. Itu. Tiap-tiap perkara itu berjalan sebagai mustahil, sebagai yang berhak dilakukan, diturunkan, yang sebagai perkara sepatutnya berlaku. Dan cukup takbirannya semua adil belaka, dan tidak bercerai ia dengan orang-orang alim yang bijak dan pandai takbir. Orang alim kena ambil masuk di dalam pentadbiran dan minta nasihat. Biasanya orang alim dia tak suka masuk ke dalam istana sebab ada hadis-hadis, ada bab, ada kitab. Tapi orang Filipin pun sebut tu benda-benda tu. Ada bab khusus bergaul dengan pemerintah. Jadi pemerintah yang adil ni tu, pemerintah ni, dia kena ambil pandangan orang alim. Panggil dia, tanya pandangan dia. Tanya pandangan. Orang yang macam ni biasanya cepat mati. Orang akan bunuh dah, dengki. Umar bin Abdul Aziz diracun. Dalam pemerintahan zaman sekarang ni siapa? Ziaul Haq. Tak banyak orang tahu cerita dia. Ziaul Haq ketika dia jadi presiden Pakistan. Presiden Pakistan. Ketika jadi presiden Pakistan, dia sentiasa mengambil pandangan daripada Mufti Zainul Abidin Uzma. Tentu mungkin tak kenal lah. Orang pergi Pakistan tahu. Mufti Zainul Abidin Uzma. Saya duduk kuliah dia beberapa kali. Dia pernah datang Malaysia. Saya pernah pergi Pakistan, dengar kuliah dia di India, keluar. Dan dia tidak datang ke pejabat presiden, istana presiden, tak. Presiden datang jumpa dia. Presiden datang jumpa dia, minta nasihat, minta Mufti Zainul Abidin bagi nasihat begini dalam pemerintahan begini. Dan ada waktu bila datang minta nasihat daripada presiden, daripada Mufti Zainul Abidin Uzma, Mufti kata lebih baik Tuan Presiden pergi ambil pesawat, pergi ke Mekah, duduk depan Kaabah, merayu pada Allah. Dia ambil flight, pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah, depan Kaabah dia doa. Tu Ziaul Haq. Dan orang macam ni Yahudi tahu, Amerika tahu, dan dia dibunuh dalam pesawat bersama dengan wakil-wakil Amerika. Habis dengan wakil dia, mati, meletup mati. Presiden Ziaul Haq. Selepas mati, orang tak tahu hubungan dia dengan Mufti Zainul Abidin Uzma. Sehingga bila orang dia berita kematian itu sampai kepada Mufti, orang beritahu pada Mufti, Mufti menangis, terseduh-seduh menangis. Rupanya hubungan dia begitu akrab dengan Mufti Zainul Abidin Uzma. Jadi orang yang macam ni Allah ambil nyawa dia dulu, kerana orang tak senang, dia akan bunuh dia. Tapi kalau dia umur panjang, harta makin banyak, duit makin banyak hilang, itu tak tahu lah. Itu ceritalah. Panjang mo. Panjang. Tahun 2083-84, China minta tuntutan pada Jepun. China minta tuntutan pada Jepun untuk bayar kepada geisha. Maknanya perempuan-perempuan seks China yang digunakan oleh tentera Jepun ketika Jepun menguasai China. Maka Jepun minta tuntut, China minta tuntut, bagi balik pampasan kepada keluarga-keluarga yang wanita ni jadi hamba seks tentera Jepun. Tuan-tuan tahu apa? Jepun bayar. Kepada keluarga ni Jepun bayar tu berapa juta. Kan? Daripada zaman Jepun tu dia pendek sampai bayar.
Kita pun dapat berita tu, kita pun tahu rupanya pekerja-pekerja landasan kereta api Burma yang diambil oleh Jepun orang Melayu yang pergi sana juga dibayar 208 bilion. Duit tu pergi mana? Dengar. Sekarang baru orang selongkar baru tahu. Orang tanya tu kata saya tak ingat dah. Dia tak ingat lah, tapi yang lain dia ingat lah. Doa keampunan pada dia. Bagi Allah Ta'ala bagi rahmat, ujung-ujungnya dekat baik. Supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan banyak. Jangan segebuk. Dan itulah hakikat yang berlaku kerana pendedahan akhir ini telah diterbukti. Dulu orang tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu, saya cerita baru tahu ni. Dengan kerana itu sudah sekalian orang yang di bawah perintah itu semua kasihnya, semuanya dikasihi. Orang sayang dengan dia, dia sayang dengan rakyat. Dia pergi kampung mana pun orang suka dengan dia tanpa escort, tanpa apa. Orang akan suka tengok, orang suka gambaran orang tengok dia, orang suka. Nampak tak? Itu bukan senang nak dapat tu. Dan semua orang berdoa barang kiranya dikekalkan Allah kepada Allah SWT, mereka itu di bawah pemerintahnya. Ya Allah, kekalkanlah orang doa tanpa isi khutbah doa. Doa yang terakhir itu dalam khutbah tu tak. Tanpa tu pun orang akan doa, ya Allah, kekalkanlah dia, berikan ampunan. Itu pemimpin yang adil. Rakyat suka, rakyat akan doa tanpa disuruh. Tanpa dipaksa, rakyat akan doa. Kerana rakyat kasih dan suka kepada pemerintahan dia. Dan semua berdoa barang kiranya dikekalkan Allah Ta'ala mereka itu di bawah perintahnya. Dan pula mereka itu cukup suka menyerah diri dan jiwa, mahu menjunjung apa titah raja yang demikian itu dengan suka hati dan ikhlas. Memang apa raja putus, pemimpin putus, khalifah putus mereka akan ikut, bersedia ikut. Itu tanda pemimpin yang rakyat suka dan pemimpin menyayangi rakyat, rakyat menyayangi pemimpin. Tapi orang Melayu lain kan. Ampun tuanku, patik menjunjung di atas batu jemala patik itu tanda taat lah. Batu jemala, saya pun tak tahu sampai sekarang apa batu apa jemala. Maknanya tanggungjawab lah tu kan. Adapun raja-raja yang dan pemerintah negeri yang dikutuk, dilaknati oleh Allah SWT, yang dikutuk, dilaknat, bukan kata Allah kutuk, rakyat pun kutuk dia, semua pakai caci maki, hina dia, kutuk dia. Itu raja-raja dan pemerintah yang zalim dan suka sedap diri, suka dia duduk, dia punya kereta kuda dia mahal, perempuan dia punya dayang-dayang, dia punya untuk memuaskan nafsu dia selain daripada isi empat penuh cantik-cantik belaka dengan kemewahan pakaian yang meleret di zaman dulu punya lah. Jubah dia yang meleret, kereta kudanya daripada emas, katilnya daripada emas, bajunya semua, istananya semua kerah daripada duit rakyat, semua hasil duit rakyat. Paksa rakyat menderita dia dengan pemimpin-pemimpin, menteri-menteri dalam keadaan kemewahan yang bersangatan. Suka sedap diri dan anak-anak isterinya, anak pun dia dengan kehebatan, dengan pakaian, isterinya dengan pakaian, dengan barang kemas, dengan macam-macam lagi lah. Tidak ia ambil hirau atas kemaslahatan rakyat, hal rakyat tak ambil peduli langsung. Tak ambil peduli hal rakyat, lantak rakyat punya hal. Dan apa yang baik bagi mereka itu suka main-main dan bersedap-sedap saja. Suka main pergi buru sana, buru sini, naik kuda sana, naik kuda sini. Kalau anak raja silap sikit, habis hai satu keluarga tu kena bunuh apa semua. Kalau datang tak lalu tunduk. Kalau raja lalu tak tunduk, semua kena tangkap, kena tunduk semua. Banyak raja masuk lorong semua kena tunduk, kena diam, semua berhenti. Itu raja yang zalim dulu, yang kita dapat gambaran setengah-setengah daripada cerita-cerita sejarah dulu. Sampai sekarang pun tahun sebelum Presiden Soeharto turun pun, kalau kita lalu ke Indonesia, saya pergi Indonesia, lalu dekat dia punya ABRI punya camp, semua kereta kena jalan slow, orang naik basikal kena tuntun, sampai kat dekat depan camp kena tunduk. Tu dah jadi hampir macam tu lah. Tapi jatuh lah. Kena tunduk, dekat ABRI pun kena tunduk, motor kena tuntun, basikal kena tuntun, kereta kalau bawa slow. Itu.
Tidak diambil hira kemaslahan rakyat dan apa yang baik bagi mereka itu suka bermain-main dan bersedap-sedap saja. Berburu sana, naik kuda, kulu kili, tukar kuda, pergi sana, pergi sini. Tidak pedulikan susah dan senang rakyat. Hal rakyat tak ambil peduli. Rakyat miskin tak boleh. Sebab tu Aurangzeb penjarakan bapa dia. Bapa dia ambil buah harta, barang-barang kemas rakyat semua. Nak buat tu, tanah nak buat apa semua ni. Aurangzeb tak boleh tahan. Bapa dia dengan kemewahan. Dia mengaji agama. Dia berguru dengan orang alim. Dia orang yang baik, alim. Dia pegang pemerintahan, jatuhkan bapa dia. Masuk bapa dia penjara. Apa yang rakyat makan roti nan dengan dal. Bapa dia makan roti nan dengan dal. Dia pun makan roti nan dengan dal. Anak dia pun makan roti nan dengan dal. Tak ada lebih. Macam mana rakyat makan, begitu kita makan. Dia tak ambil duit daripada Baitul Mal, tak ambil duit daripada kerajaan. Dia berusaha. Satu orang raja, maharaja Mongol di India masih lagi duduk tepi jalan buat kad, tulisan kad, jual. Dapat hasil tu bagi anak-anak makan. Pakai baju yang lama, lusuh. Anak-anak pakai baju lusuh. Nampak? Itu contoh yang terdekat selepas kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, kerajaan dinasti Mongol di India, Aurangzeb. Bapa dia makan sama dengan rakyat makan, supaya bapa dan dia dan semua merasai kesedihan, kesengsaraan rakyat. Banyak rakyat menangis dalam keadaan duduk bawah jambatan dengan makanan, naik motor. Di tempat saya itu naik motor, dia orang cerita lah, naik motor dengan anak duduk kat bakul, anak seorang duduk sini, yang belakang seorang pergi kat masjid, kat surau, minta bantuan surau, kata tak ada bantuan, pergi masjid nak cari malam-malam masjid, tak ada apa tu. Kita boleh sedap makan, tapi alah, kita ni hidup makan sedap, anak kita order pizza, anak kita order Kentucky, datang GrabFood datang, Food Panda datang, kita makan. Ada orang yang tak makan, tak ada. Dia terpaksa minta. Ibu tunggal, anak kecil, suami lari tinggalkan anak-anak dia. Tak ada duit waktu tu, terdesak. Nak kena pergi Baitul Mal. Ini bahasa orang bodoh. Puan pergi Baitul Mal. Dia nak pakai sekarang. Baitul Mal pun bukan boleh buka malam-malam buta. Esok pula jatuh hari Sabtu, lusa hari Ahad, nak pergi hari Senin. Dia nak perlu sekarang, nak beli susu, nak makan anak-anak. Tak buta hati perut dia, kita bahasa kita. Dia tak ada. Tuan-tuan, saya nasihat dia. Kita ni, ada pula ustaz, kita tak boleh guna duit masjid, kita tak boleh guna duit tabung surau. Kerana duit tabung surau ni telah diinfak untuk aktiviti masjid, aktiviti surau. Kembangkanlah. Tulis, buat pengumuman, tulis kat tabung pula. Minang pula begini. Tabung khairat, bantuan keagamaan. Tulis tu. Tabung khairat. Tabung khairat sudah. Tabung untuk aktiviti tabung untuk maslahat agama. Duit tu boleh guna untuk orang yang macam ni. Betul lah ustaz tu cakap, kalau dah orang sumbang macam tu. Jadi kita kembangkanlah. Kau tidak nak pergi pejabat agama, nak pergi jumpa, nak pergi pejabat agama, nak pergi pejabat agama, nak jumpa nak 1,000 orang, lepas tu borang tak reti isi apa semua komputer sekarang. Lama-lama orang dah malas ni. Tuan-tuan, macam mana pejabat agama boleh kutip zakat? Maka setiap surau dan masjid ada wakil. Amin. Masjid ada 2 orang. Imam Syarul apa semua. Kurang-kurang 2 atau 3 orang. Sini pasar raya apa ada? Kat pasar raya pun ada orang kutip, dekat masjid ada orang kutip, dekat surau ada wakil semua. Tapi nak agih tak ada kat surau. Gunakan orang amil ni sebagai pegawai agihan daripada pejabat zakat. Kami tak ada pegawai, tak cukup, kami tak sempat, kami tak boleh. Memanglah. Nanti kalau kutip boleh, mengapa agih tak boleh? Dan mudahkan. Tak maaf lah, ini menyentuh semua sekali lah. Tapi itulah hakikatnya. Udah kesian. Ini berlaku, kadang-kadang berlaku depan mata kita. Bukan semua orang ada duit cash waktu tu. Dan tabung masjid surau memang ada tabung cash. Tu saja yang tipu je. Jangan tipu muzi. Memang ada. Surau saya tu, tiap-tiap kali lepas Isya tu, lepas subuh, dia punya setiausaha duduk kira duit. Saya duduk tengok duduk kira duit. Memang tiap-tiap hari duit cash masuk. Mesti ada duit cash. Kalau seminggu, bukan semua nak bank in tu Setiausaha pun tak bank in tiap hari, tak. Dia bukan kedai runcit. Bukan petrol pump boleh lah, ada mesin dalam tu, dia boleh transfer tu. Jadi gunakan tu. Jadi pejabat agama kena buat macam tu lah. Saya lebih suka. Kalau dia pergi ke pejabat agama ni, awak ni layak kah? Awak ni betul kah ni? Awak ni dia kata orang tu datang nak ni.
Kalau kita gunakan amil yang duduk di tempat masing-masing macam mana kita kutip zakat, maka amil ni lebih memahami siapa yang perlu di daerah tu, kawasan tu. Maka percayalah pada amil. Mereka lebih dekat dengan masyarakat daripada pejabat-pejabat agama, pegawai-pegawai pejabat agama. Itu. Ini luahan di sinilah, tapi tak tahulah macam mana. Luahan kita kat sini. Sebab orang tanya kat saya, cerita saya, itu pandangan saya lah. Itu cara dia. Jadi tabung tu kita umumkan, kecuali tabung Ramadan. Awal Ramadan tu atau sebelum Ramadan, seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan, tabung aktiviti Ramadan. Maka gunakan tabung tu untuk aktiviti Ramadan. More, buka puasa, tazkirah Ramadan, guna yang tu. Habiskan. Kalau tak habis tak boleh, kena habiskan. Kalau tak habis juga carry forward Ramadan terbang, sebab orang bagi sumbangan untuk Ramadan. Tapi yang tabung yang lain umumkan. Tabung khadiat keakhiratan. Tulis itu je. Tulis macam tu je. Jadi orang nak bubuhkan aktiviti surau ke, nak buat renovation surau ke, nak buat awning ke, nak buat parking kereta bumbung ke apa. Lepas tu yang waktu yang sama nak buat bagi bantuan, semua kita boleh guna duit tu. Umumkan aktiviti kat situ. Nak buat renovation masjid surau pun kat situ, dan nak buat aktiviti yang lain, kebajikan anak karya yang kadang-kadang dia tak masuk ahli karya kematian, dia baru pindah, lepas tu dia tiba-tiba mati, anak ada 5 orang, isteri pula tak bekerja, kadang-kadang memerlukan, guna duit ni lah. Apa nak takut? Tentu jangan takut, Allah akan datang lagi banyak duit masuk, bagi, tidak ada masalah. Didoakannya, dan dengan kerana itu sudahlah benci rakyat akan dia. Suka berbuat jahat dan maksiat, dan dengan kerana itu sudahlah benci rakyat akan dia, disumpah serapah oleh mereka itu dari jauh dan didoakannya lekas mati dan lekas binasa. Rakyat kata mampu lebih baik, lagi cepat mati lagi bagus ya, walaupun tak angkat tangan doa. Ada yang angkat tangan doa, ya Allah matikanlah dia cepat daripada dia hidup, kami terseksa wahai Allah. Habis. Dan tidak mahu mereka itu menurut perintah dengan senang dan tertib. Orang pun tak nak ikut, orang suruh pun orang tak tahu, tapi peduli. Melainkan sesuatu yang bergagah dan berlawan dengan rakyat. Kalau dia paksa, dia angkat panglima-panglima dia angkat tentera tu, polis apa semua, ambil buat secara paksaan, yang tu terpaksalah rakyat ikut. Kalau tidak, rakyat pun tak ikut kerana benci rakyat kepada mereka. Maka jadilah raja mereka itu yang menyumpah, menyerapah rakyat dan benci akan mereka itu, sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya. Ada hadis ni. Hari ini kita akan baca yang akan datang. Wallahu alam, kita berhenti di sini. Dan kita ujung bulan kan? Dah dapat kan? Tarikh kita ujung bulan insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti di sini, nanti kita akan sambung hadis ni insya-Allah. Rembau utama. 30 10. Okey, silakan. Ada soalan? Oi. Lama saya cakap. Tak maaf sebulan sekali. Buat macam mana? Masa zaman Nabi dan sahabat? Baik. Ar-rashi wal murtashi finnar, itu ada sabda Nabi. Salah satu sabda Nabi itu, orang yang bagi rasuah dan menerima rasuah sama-sama masuk neraka. Ada tak di zaman Nabi? Di zaman Nabi, kerana pendidikan yang ada pada Nabi, didikan dan akhlak dan ketakutan kepada akhirat, tidak ada rasuah. Tidak ada rasuah. Mereka tidak ada rasuah. Kerana rasuah itu jelas. Dan orang yang jadi munafik pun tidak akan dipegang. Tuan-tuan, kita akan baca bab akan datang. Nabi, ada satu orang datang jumpa Nabi. Saya baca subuh semalam. Kata orang datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, mengapa kamu lantik sipulan-sipulan, mengapa tak lantik saya jadi gubernur, jadi pegawai-pegawai kerajaan, pemimpin, pegawai kepimpinan, mengapa tak lantik saya, lantik si anu, apakah Rasulullah sayang dengan dia, tak sayang dengan saya? Nabi hurai cerita sebab apa. Jadi orang yang jadi khalifah, pemimpin, dia akan pilih orang yang betul, yang benar, yang adil dan amanah. Begitu zaman Nabi. Sebab tu zaman Nabi tak ada. Orang yang dilantik itu orang betul. Zaman Khulafaur Rasyidin, orang yang dilantik itu orang betul. Jadi tak ada orang khianat. Kerana dilantik, kerana mereka pemimpin adil, maka mereka memilih sebagaimana Nabi pilih. Nabi kata akan datang di satu waktu, mereka yang memilih pegawai-pegawai kerajaan ini adalah orang-orang yang khianat.
sama ada kawan-kawan baik mereka ataupun keluarga, saudara mara, anak-anak mereka. Tuan Nabi sebut dah. Jadi kalau kita tanya di zaman Nabi ada tak rasuah? Tidak, kerana mereka takut azab Allah. Tapi unsur-unsur kepada rasuah tu ada, tapi Nabi tegur. Nabi kata sesiapa ketika dalam perjalanan, sesiapa yang mempunyai unta lebih, maka hendaklah tumpangkan saudara dia yang tidak ada unta. Tetapi sekiranya orang yang tumpang itu, orang yang ditumpang itu ada kaitan dengan hutang, maka bukan tumpang itu kerana hutang. Kerana hutang ni, itu ada unsur-unsur ke situ sahaja, tapi rasuah jelas tak ada. Tak ada. Dan ada orang kutip zakat di Bahrain. Bila balik, dia bawa harta zakat begini. Bila balik, dia beritahu kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ini zakat daripada Bahrain, unta-unta, zakat mata wang ni, perak, emas, unta-unta, kambing-kambing ni. Yang ni orang hadiah kat saya. Bila kutip zakat, kan, kita pun cuma, inilah wang zakat fitrah bagi saya dan keluarga saya, tanggungan saya untuk tahun ni semata kerana Allah. Baki ada RM7. Kita ambil tak? Apalah, ambil kat tuan je. Ustaz ambil. Kalau 20 orang, 30 orang. Kalau sebulan Ramadan tu berapa orang? Kalau baki dia tersebut RM5 dah seorang. Berapa banyak? Itu baki. Dan kita membagi pun kerana Allah. Sebenarnya haram tak? Tidak haram. Sebab kita bagi. Begitulah zaman dulu bagi. Nabi kata, ada, Nabi merah muka, Nabi kata ada orang balik daripada Bahrain, bagi tahu harta zakatnya segini dan harta ni. Kalau kamu duduk di rumah, kamu dapat dah. Kalau kamu bukan wakil untuk kutip zakat yang aku putuskan pergi sana, kamu boleh dapatkan harta tu. Kerana kamu jadi wakil aku pergi ke sana kutip, maka orang bagi kepada kamu. Kerana jawatan kamu pegang tu orang bagi, maka dia hak milik Baitul Mal. Nampak tak? Tapi hukum boleh tak? Boleh. Tapi Nabi jaga. Itu sahaja. Nak kata clear rasuah, tidak ada. Yang tu sahaja. Ini tak ada lah. Saya tak ada. Okey? Lain? Masa dah cukup. Jadi kita sambung bulan depan lah, insyaAllah. Minggu yang kelima, hari Rabu 28. Jangan ke mana-mana, waktu yang sama. Jadi 28 bulan, hari Rabu bulan depan, insyaAllah. Wallahu'alam. Moga Allah telah mudahkan saya tuan-tuan semua ambil tibar amal sampaikan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya awalan awalin wa ya akhal akhirin wa dhal qatil matin wal musakin wa rahman rahimin. Allahumma fazna min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubb al-masakin wa anta farana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qawmina wa tawaffana ghayra maftun. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.